Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Rahman bin Kamarul Zaman, nombor metrik 077105. Baiklah, insya-Allah pada hari ini saya akan membentangkan tajuk kumpulan kami bagi tugasan Mabahith Ilahiyah yang bertajuk Keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi tugasan ini, kami telah memilih satu potongan video daripada kuliah Ustaz Wan Junaidi yang telah menceritakan berkenaan keesaan Allah Ta'ala. Namun, video tersebut telah diperincikan kepada 3 bahagian. Yang pertama sekali menceritakan tentang syirik, yang kedua menceritakan tentang sifat kudrah Allah Subhanahu Taala, dan yang ketiga menceritakan tentang tentang golongan Qadariyah. Baiklah, saya akan pergi secara terperinci kepada pecahan-pecahan tersebut. Pembahagian yang pertama berkenaan dengan syirik. Makna syirik. Syirik dari segi bahasa berasal daripada perkataan yang terpilih daripada huruf shin, ra dan juga kaf. Adalah kata akar yang memiliki 2 makna. Yang pertama ialah penyertaan ataupun perbandingan dengan lawan bagi bersendirian, dan yang kedua adalah perpanjangan dan kelurusan. Bagi syirik daripada segi istilah pula, menurut Syekh Abdul Rahman As-Said menyebutkan bahawa syirik adalah menjadikan bagi Allah Subhanahu Wa Taala sekutu yang mana dia berdoa kepadanya sebagai dia berdoa kepada Allah, atau takut kepadanya yakni selain daripada Allah, atau mengharap kepadanya yakni selain daripada Allah, ataupun dia mencintainya yakni mencintai selain daripada Allah sebagaimana kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau dia melakukan kepadanya yakni selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala satu jenis daripada jenis-jenis yang telah disebutkan. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis syirik. Syirik secara amnya terbahagi kepada 2 bahagian, yakni syirik khafi dan juga syirik jali. Syirik khafi adalah syirik yang tersembunyi, manakala syirik jali adalah syirik yang nampak, syirik yang jelas. Namun, menurut pendapat Imam As-Sanusi dalam kitabnya Al-Muqaddimah, beliau membahagikan syirik kepada syirik yang lebih terperinci kepada 6 jenis syirik. Yang pertama adalah syirik istiqlal, yakni yang bermaksud menetapkan adanya 2 Tuhan atau lebih yang berlainan dalam akidah, seperti akidah Majusi yang mempercayai adanya Ahura Mazda dan Angra Mangyu. Yang kedua adalah syirik tabi'id, yakni menyatukan Tuhan daripada beberapa oknum ataupun daripada beberapa perkara, seperti akidah Trinity agama Kristian yang mengatakan Tuhan terdiri daripada 3 perkara, iaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan juga Roh Kudus. Yang ketiga ialah syirik takrib, yakni syirik yang dekat, iaitu beribadah kepada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Taala dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Taala. Yang keempat adalah syirik taklid, yakni beribadah kepada Allah kerana mengikuti orang lain. Yang kelima adalah syirik asbab, yakni menyandarkan satu kesan terhadap sebab tertentu yang bersifat adat, seperti berpegang bahawa manusia kenyang kerana makan dan bukan kerana Allah Subhanahu Taala yang mengenyangkannya. Dan yang terakhir sekali adalah syirik agrad, yakni beramal kerana selain daripada Allah. Maknanya beramal kerana makhluk. Itu adalah pembahagian syirik yang terperinci yang disebutkan oleh Imam As-Sanusi dalam kitabnya Al-Muqaddimah. Seterusnya kita pergi pula kepada berkenaan dengan sifat kudrah Allah Subhanahu Taala. Sifat kudrah Allah Subhanahu Taala adalah merupakan salah satu daripada 7 sifat ma'ani, yang di mana telah disebutkan bahawa sifat ma'ani bermaksud adalah satu sifat yang ada, berdiri sifat itu pada sesuatu yang ada, mewajibkan baginya hukum. Seperti sifat kudrah yang berdiri pada zat Allah Ta'ala yang mewajibkan bagi Allah kaunahu qadiran. Sifat ma'ani ada 7 dan di antaranya adalah kudrah. Dalil-dalil bagi sifat kudrah. Dalil-dalil sifat kudrah terbahagi pada 2. Yang pertama dalil naqli dan juga dalil akli. Dalil naqli boleh didapati daripada surah Qaf ayat 38.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi kulli sittati ayyamin wama massana minal lugub. Maksudnya, dan demi sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami tidak mengalami sebarang susah payah. Dari sini kita dapat melihat bahawa Allah tidak memerlukan apa-apa kuasa, apa-apa bantuan selain daripada kekuasaannya sendiri. Dan seterusnya kita pergi kepada dalil akli, di mana Allah SWT telah menjadikan langit dan bumi yang tidak bertiang, dan juga Allah telah menjadikan cakrawala yang terdiri daripada planet-planet yang berputar pada orbitnya. Ini menunjukkan terdapatnya satu kuasa yang sangat agung, yakni kekuasaan Allah SWT yang menjadikan langit yang tiada tiang, langit dan bumi yang tiada tiang, dan cakrawala yang berputar pada paksinya dan tidak berlanggaran antara satu sama lain. Sifat kudrah bagi Allah adalah maksudnya sifat yang berkuasa. Sifat kudrah adalah maksudnya menunjukkan sifat Allah SWT yang berkuasa mengadakan dan meniadakan sesuatu perkara tanpa memerlukan bantuan selain daripadanya, selain daripada Allah SWT, yakni makhluk lah. Sebab segala perkara yang disediakan oleh Allah adalah perkara yang baharu yang tidak dapat memberi apa-apa kesan kepada Allah SWT. Seterusnya kita pergi kepada berkenaan dengan golongan Qadariyah. Golongan Qadariyah dikenali juga sebagai golongan Al-Ikhtiyariyah, yang merupakan antara golongan pemikiran yang awal dalam perkembangan pemikiran Islam. Okey, baiklah, golongan Qadariyah ni merupakan satu pecahan daripada golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah ni pecahan yang satu golongan yang besar. Di antara pecahannya adalah Qadariyah dan juga Jabariyah. Okey, baik. Tapi di sini saya akan menceritakan berkenaan dengan Qadariyah sahaja. Golongan Qadariyah ini merupakan golongan yang melakukan sesuatu perkara, yang berpendapat bahawa sesuatu perkara dilakukan hanya disebabkan oleh perbuatan makhluk semata-mata, bukan disebabkan oleh kesan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbezaan antara golongan Qadariyah dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang pertama daripada sudut tauhid ataupun dari sudut ketuhanan. Zat dan sifat Allah SWT. Mereka berpendapat bahawa zat Allah adalah sesuatu, namun bukan seperti sesuatu yang lain. Tak boleh brain macam mana pemikiran tersebut. Mereka mengatakan bahawa zat dan sifat Allah SWT itu adalah satu benda yang sama, dan mereka tidak beriman dengan sifat-sifat Allah, sifat-sifat kesempurnaan Allah SWT. Yang kedua, mereka mengatakan bahawa Al-Quran merupakan sesuatu yang baharu, ataupun mereka mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, sedangkan Al-Quran itu, kalamullah itu adalah kalam yang qadim, yakni yang memang sedia kala. Yang ketiga, mereka beranggapan bahawa umat Islam ataupun orang mukmin tidak boleh melihat Allah SWT sama ada di dunia maupun di akhirat, berbeza dengan Ahli Sunnah yang mengatakan bahawa apabila di akhirat kita akan dapat melihat zat Allah SWT. Seterusnya, yang keempat, pergi kepada perbuatan hamba. Mereka mengatakan bahawa kehendak Allah SWT tidak mempengaruhi perbuatan seseorang ataupun perbuatan seorang hamba itu. Mereka berpendapat bahawa seseorang hamba itu berkuasa ke atas apa sahaja yang ingin dilakukannya, dan Allah SWT tidak memberikan apa-apa kesan ke atas perbuatan mereka tersebut. Maka dengan ini dapat kita simpulkanlah bahawa golongan Qadariyah ni adalah golongan yang sesat, kerana mereka menafikan kekuasaan Allah SWT dan hanya menyatakan hanya makhluk yang berkuasa atas makhluk. Maksudnya seseorang hamba melakukan sesuatu perkara adalah atas kehendaknya, atas perbuatannya sendiri, atas kekuasaannya sendiri, tanpa bantuan dan kekuasaan Allah SWT. Sedangkan Ahli Sunnah mengatakan bahawa kita melakukan satu perkara tersebut adalah berdasarkan kehendak kita dan juga berdasarkan perbuatan kita dan juga kekuasaan Allah SWT. Jika Allah SWT tidak mengizinkan satu perkara itu berlaku, maka perkara tersebut tak akan berlaku. Jadi kesimpulannya, berdasarkan video
yang berdasarkan video yang telah dihuraikan oleh Ustaz Wan Junaidi tersebut, jelaslah bahawa beliau telah mensyarahkan, walaupun dengan mensyarahkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan secara ringkas, dengan menekankan 3 perkara, yakni berkaitan dengan syirik, berkaitan dengan sifat kudrah Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga golongan qadariyah. Jadi pengajaran yang boleh kita ambil kat sini, janganlah kita mensyirikkan Allah SWT selain dengan menyembah selain daripadanya. Dan kebanyakan umat Islam tidak sekali-kali akan mensyirikkan Allah SWT daripada sudut zat, tetapi kebanyakannya akan mensyirikkan Allah daripada sudut sifat dan juga af'alnya. Seterusnya, kita mestilah memahami bahawa segala perbuatan makhluk yang dilakukan adalah berdasarkan kekuasaan Allah SWT juga. Sekiranya makhluk melakukan suatu perkara tapi Allah tidak mengizinkan perkara tersebut untuk berlaku, maka perkara tersebut tidak akan berlaku. Perkara tidak akan berlaku. Akhir sekali saya ingin simpulkan bahawa kita sebagai seorang pelajar perlulah memahami dan menghayati pelajaran akidah yang sebenar-benarnya yang telah kita pelajari, supaya kita tidak tersesat dan akan dapat memelihara akidah kita yang benar sehinggalah ke akhir hayat. Sekian, itu saja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.